Saya dibantu untuk melakukan pemeriksaan mengenai cabaran-cabaran yang akan dijangkakannya dalam tugasan kanak-kanak berkeperluan khas dalam kaedah ilmu matrikulasi. Saya dibantu untuk melakukan tugasan mengenai cabaran-cabaran yang akan dijangkakan dihadapi sebelum saya menceritakan kanak-kanak berkeperluan khas terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran untuk mereka belajar. Kanak-kanak pintar cerdas yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada normal juga, seperti yang kita sedia maklum, keperluan khas diklasifikasikan sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas daripada diagnosis yang kedua-dua kumpulan belajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merelasikan kanak-kanak berkeperluan khas mungkin mengalami kelewatan dalam perkembangan. 2003, istilah lain juga telah digunakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini seperti kanak-kanak istimewa. Keperluan khas ini memerlukan kanak-kanak supaya kanak-kanak boleh mencapai kanak-kanak abnormal, kanak-kanak bermasalah dan kanak-kanak sebutan keperluan khas berguna. Ia boleh membantu menurut kita untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan, menentakkan matlamat yang sesuai dan memperoleh pemahaman tentang anak terdiri daripada individu luar biasa mereka. Kanak-kanak yang berkeperluan khas, terdapat kanak-kanak yang dilahirkan tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi, manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya. Seperti yang kita masuklah muka ibu bapa mereka istilah umum untuk pelbagai diagnosis daripada diagnosis yang diselesaikan dengan cepat kepada terdapat juga kanak-kanak yang mengalami kesukaran dalam memberi tumpuan atau mengalami kerencanan. Kanak-kanak berkeperluan khas mungkin mengalami kelewatan dalam kanak-kanak berkeperluan khas berbeza daripada keadaan psikotri dan atau keadaan kognitif. Kedua, keupayaan diri. Keperluan khas ini memerlukan penginapan supaya kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka. Kelima, emosi, dan keenam, tidak kira sebabnya sebutan keperluan khas berguna. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terdapat murid-murid yang tidak mahu menyentuh baja dan seksinya tidak rata kerana geli. Salah satu ciri kanak-kanak terlalu sensitif kepada bau dan teksturnya yang mengalami masalah daripada segi kemungkinan terdapat murid-murid yang tidak mahu menyentuh baja dan seksinya tidak rasa kerana geli. Selain itu terlalu sensitif kepada antara cabaran yang kedua pula ialah bagi murid-murid yang mempunyai masalah pendengaran pula. Seperti yang kita sedia ketahui, agak sukar untuk murid-murid yang berkeperluan khas ini bagi masalah pendengaran untuk mereka memahami dengan apa yang ingin disampaikan oleh saya kepada mereka. Selain itu, saya juga bukanlah seorang guru yang sangat mahir dalam berbahasa isyarat. Jadi ia agak sukar untuk saya dalam mengajar murid-murid saya yang memiliki masalah pendengaran ini. Jadi sesi pengajaran penggunaan baja ini tidak akan berjalan dengan lancar seperti yang akan saya jangkakan. Cabaran yang ketiga pula bagi murid-murid yang mempunyai masalah penglihatan pula. Cabaran bagi murid-murid untuk berjalan menuju ke kawasan kebun tanpa bantuan. Jadi sebagai seorang guru pendidikan khas kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas ini adalah sangat menjadi tanggungjawab yang besar untuk saya, di mana untuk saya membantu kanak-kanak ini berjalan menuju ke kawasan kebun yang ingin saya dan murid-murid berkeperluan khas yang lain untuk melakukan aktiviti menggunakan baja pada hari tersebut. Bagi cabaran yang keempat pula bagi murid-murid yang mempunyai masalah fizikal pula. Saya dapati agak sukar untuk murid-murid ini bergerak dari kelas menuju ke kawasan kebun dengan hanya menggunakan kerusi roda milik mereka. Justru itu, ini juga adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memilih kawasan yang amat sesuai dan strategik untuk saya melaksanakan aktiviti pengajaran saya untuk menggunakan baja dalam perkebunan pada hari itu. Justru itu, saya boleh melakukan aktiviti menggunakan baja di depan kelas sahaja, memandangkan murid-murid ini tidak perlu menaiki kerusi roda, hanya perlu bergerak dengan sedikit bantuan sahaja. Cabaran yang terakhir untuk saya ialah cabaran bagi murid-murid berkeperluan khas yang menghidap ADHD pula. Seperti yang kita sedia maklum, mereka ini mempunyai tahap kecerdasan yang amat tinggi. Kemungkinan sepanjang sesi pengajaran mereka suka berjalan ke sana ke sini ke kawasan lain selain dari menumpukan perhatian terhadap pengajaran yang saya ajarkan pada hari tersebut. Murid-murid dengan ADHD ini mudah untuk merasa bosan juga.
Disebabkan itu, jika aktiviti yang dilakukan agak lama kerana saya memberi peluang kepada setiap murid untuk melakukan aktiviti membaca pokok, ini akan menyebabkan murid-murid berkeperluan khas dalam ADHD ini mudah untuk beralih perhatian dan akan berjalan ke tempat lain pula. Saya juga perlu memastikan keadaan sekeliling kawasan ini agar selamat untuk murid-murid ini tidak menyentuh peralatan yang berbahaya kerana murid-murid berkeperluan khas ADHD ini adalah seorang yang sangat bersifat ingin tahu yang amat tinggi. Sekian pembentangan video saya pada kali ini. Harap kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.